Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 23 September 2022. Saya Faris Izzat Syarudin dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Kita ikuti paparan utama. Penyelesaian konflik Myanmar, kenyataan negara oleh Perdana Menteri dinantikan. Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi bebas tuduhan rasuah sistem visa luar negara. Kerajaan Perpaduan Nasional Myanmar NUG menyifatkan Malaysia sebagai rakan ASEAN yang paling konsisten dan tegas dengan pendirian mengenai konflik negara itu. Jurucakap NUG U Tin Leong berkata kenyataan negara oleh Malaysia pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB amat dinantikan. Beliau berharap pemimpin dunia lain turut mengambil tindakan drastik dalam mencari penyelesaian kepada krisis negaranya. Hani Muhili melaporkan dari New York. Perubahan kepimpinan Malaysia tidak mengubah pendirian negara khususnya di pentas antarabangsa terhadap konflik politik berterusan di Myanmar. Malaysia's stand right now, today, for example, is very strong and very prominent. That other countries should take this kind of model and then dealing directly with our government, with our NUG government, and who is our government is representing by the people for the people. So by dealing with us directly, that will support us, NUG, and also the Myanmar people, and it shouldn't engage with the military junta at all, and they should eliminate those people out of the relationships and out of the meetings. Also, by this way, that will promote the recognition of National Unity Government NUG and also the will of the people. Pada Disember 2021, Jawatan Kuasa Tauliah PBB mengumumkan bahawa ia akan menangguhkan keputusan mengenai siapa yang akan mewakili Myanmar pada badan dunia itu. Langkah tersebut membenarkan wakil tetap Myanmar ke PBB yang mewakili NUG, Kiau Motun, mengekalkan kedudukannya sebagai wakil negara. Tindakan itu dilihat sebagai tamparan serius kepada junta Myanmar, apatah lagi sehingga kini tiada kemajuan dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN oleh pihak tentera. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus mengenai Myanmar itu masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN pada November. Setakat ini, lebih 2,300 orang terbunuh sejak tentera merampas kuasa dengan menggulingkan kerajaan yang dipilih pada 1 Februari 2021. Pada ucapannya di pentas PBB yang dijadual pada 3.40 pagi Sabtu waktu Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal menyentuh perkembangan krisis negara itu seiring konflik serta cabaran global lain. Hani Muhili, New York, RTM. Sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke majlis bacaan Yasin dan tahlil di Masjid Khalid bin Al-Walid di Ibu Negara. Seri Paduka turut mengikuti khutbah solat Jumaat bertajuk Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan timbalannya Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz serta Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Bacaan Yasin dan tahlil dipimpin Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Kor Agama ATM Kagat Brigadier Jeneral Muhammad Hamzah Adam.
Khutbah khas yang dibacakan Ketua Pengarah Kagat Major Jeneral Muhammad Rashid Buja pula menasihati rakyat supaya kekal menghargai keamanan, kesejahteraan dan kedamaian yang dimiliki hasil pengorbanan pejuang terdahulu yang sanggup berjuang demi negara tercinta. Setiap rakyat juga perlu memahami tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama dan bukan hanya dipikul warga ATM. Al-Sultan Abdullah kemudian menunaikan solat Jumaat bersama 2,000 warga ATM dan orang awam. Seri Paduka berangkat pulang kira-kira 2 petang setelah selesai beramah mesra bersama jemaah dan warga ATM yang hadir. Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Keputusan dibuat Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie terhadap kesemua pertuduhan terbabit. Datuk Yazid dalam penghakimannya berkata 3 saksi utama yang dikemukakan pihak pendakwaan dalam pertuduhan tersebut tidak boleh dipercayai. Saksi berkenaan adalah bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Vui Kyun, Wan Quaris Shah Wan Abdul Ghani dan David Tan Seong Sun. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti di China dan sistem VLN serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh KDN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid didakwa memperoleh untuk dirinya $1,150,000 Singapura, 3.125 juta ringgit, 15,000 Swiss francs dan $15,000 Amerika daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Di Ibu Negara, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad membuat permohonan itu atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Jelas Azura, Mahkamah membuat perintah DNAA di bawah Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah selepas berpuas hati atas alasan yang dikemukakan pihak pendakwaan kukuh dan memuaskan. Justru Mahkamah memerintahkan supaya tertuduh dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan terbabit. Datuk Seri Abdul Aziz didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai kira-kira RM972,000 berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di 5 bank di Ibu Negara antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dihantar semula ke penjara Kajang hari ini selepas tahap kesihatan kembali baik. Perkara itu disahkan Pakar Perubatan Rehabilitasi Hospital Rehabilitasi Ceras HRC setelah menjalani beberapa pemeriksaan. HRC dalam satu kenyataan berkata, pakar perunding berkaitan juga telah memaklumkan situasi terkini kepada ahli keluarga dan pelan pemantauan kesihatan beliau. Ahli Parlimen pekan itu juga telah diberikan tunjuk ajar oleh juru pulih perubatan fisioterapi dan boleh menjalankan latihan teknik senaman secara kendiri. Rabu lalu, Jabatan Penjara mengesahkan Najib sedang mendapatkan rawatan dan pemantauan lanjutan berkaitan masalah ulcer perut dan darah tinggi di HRC. Baik, sebarang dakwaan mengenai kedudukan ekonomi negara perlu berasaskan bukti dan data yang kukuh. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tuduhan tanpa fakta tidak berasas boleh mengelirukan rakyat. Jelasnya, prestasi positif pertumbuhan KDNK bagi 3 suku berturut-turut antara indikator positif utama yang menunjukkan ekonomi negara semakin berkembang.
KDNK negara sebenarnya dah naik 3 suku berturut-turut. Suku keempat 2021 tumbuh 3.6%. Suku pertama tahun ini tumbuh 5%. Dan suku kedua tahun ini tumbuh 8.9%. Pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara bagi tempoh tersebut. Selain KDNK, satu lagi petunjuk utama yang perlu menjadi rujukan adalah kadar pengangguran. Kadar pengangguran negara sebenarnya dah turun selama 12 bulan berturut-turut. Kadar pengangguran terkini bagi Julai 2022 ialah 3.7% berbanding puncaknya iaitu 5.3% pada bulan Mei 2020. Menerusi video yang dimuat naik di saluran YouTube-nya, beliau menjelaskan penurunan kadar pengangguran turut menunjukkan perkembangan sektor perniagaan. 22 kematian dan lebih 37,000 kes. Peningkatan kes demam denggi direkodkan setakat September tahun ini. Selangor merekodkan kes tertinggi dengan 62%, diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Susulan itu, skuad komunikasi untuk perubahan tingkah laku Kombi terus memperkasa peranannya membanteras denggi di kawasan-kawasan berisiko. Menurut Presiden Kombi Kebangsaan Muhammad Nur Ahmad, lebih 51,000 sukarelawan My Champion Kombi seluruh negara digerakkan. Kita ni sukarelawan ni My Champion cuma memberi pendidikan dan tunjuk ajar supaya macam mana dia nak buat kerja, nak jaga kesihatan macam mana. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Tapi kalau semua orang dapat buat, masalah akan menurun. Kan? Maksudnya kalau kita pergi satu tempat, kat mana-mana tempat yang kita pergi, contohnya kita ada wabak di Bandar Seri Aisan contohnya, di mana kita bagi tahu, tunjuk ajar kepada masyarakat macam mana nak menyelesaikan masalah. Maksudnya dia kena pergi cari. Kita tunjuk dia cara keluar untuk cari tempat-tempat yang pembiakan nyamuk Aedes dan musnahkan. Kombi bergerak berteraskan 4 aspirasi merangkumi penjagaan persekitaran, kesihatan kendiri, imunisasi serta kesihatan mental dan fizikal. Satu mesej yang clear, yang jelas kepada setiap masyarakat, setiap komuniti bahawa ini peranan bukan kita saja. Kan? Orang tengok orang majlis duduk kutip sampah, bukan kerja dia boleh kutip sampah tapi ikut jadual. Tapi hari-hari yang kita buang sampah tu macam mana? Kan? Ada prinsip yang ada gagasan yang diwar-warkan oleh kerajaan untuk kita reuse balik, recycle, kan, reduce sampah-sampah ni. Semua sampah ni datang daripada rumah juga. Kalau dia tidak membuat pelupusan yang secara yang betul sampah tu, maka sampah tu dia akan menjadikan berjangkit. Peranan yang paling besar, cabaran kita yang paling besar untuk menyampaikan mesej ini. Kan, kalau komuniti semua dapat sambut cabaran ini bersama kita grup kita saja tak boleh nak buat, grup My Champion saja tak boleh nak menangani masalah ni. Kalau kita nak sama-sama, kita kena dengan komuniti sekali kena menangani masalah ini, insya-Allah negara kita akan lebih sihat. Slogan dari komuniti kepada komuniti untuk komuniti diangkat dengan menjalin kerjasama erat bersama agensi pelbagai kementerian. Kombi menjadi ejen perubahan dan contoh kepada komuniti dengan mengamalkan aktiviti pencegahan denggi setiap minggu. Malah turut bekerjasama dengan pihak sekolah bagi melahirkan generasi muda celik kepada penjagaan kebersihan dan kesihatan. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
Saudara, kadar inflasi negara meningkat 3.1% bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022. Selari jangkaan pasaran sebanyak 3.2% tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, peningkatan didorong permintaan dalam negara yang kukuh, harga komoditi yang masih tinggi dan gangguan dalam rantaian bekalan global. Bagi Ogos 2022, kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 4.7% berbanding 4.4% bulan sebelumnya. Ini berikutan fenomena global yang turut dialami kebanyakan negara disebabkan kenaikan input pengeluaran dan harga bahan api. Jelasnya kadar inflasi Malaysia antara yang terendah di dunia berbanding Amerika Syarikat, Thailand, Filipina dan Korea Selatan. Keadaan itu didorong langkah kerajaan menyediakan subsidi terbesar dalam sejarah negara. Kerajaan katanya akan terus membendung inflasi, terutama melalui pasukan khas jihad tangani inflasi. Menerusi langkah berterusan, inflasi negara secara keseluruhan adalah terkawal dengan harga bagi beberapa barangan makanan asas yang mengalami peningkatan tinggi sebelum ini kembali stabil. Pengukuhan sekuriti makanan juga akan terus diberi tumpuan. Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan melaksanakan kajian bagi mengenal pasti langkah segera dalam menangani isu dan cabaran sekuriti makanan negara. Bank Negara Malaysia BNM akan terus memantau rapi dan memastikan pasaran kewangan kekal teratur. Ia susulan perkembangan luaran yang mendorong pengukuhan dolar Amerika berbanding hampir semua mata wang termasuk ringgit. Menurut Governor BNM, Tan Sri Nur Syamsiah Mohamad Yunus, keadaan kewangan global yang lebih ketat dan ketidaktentuan yang ketara dalam pasaran pertukaran asing dijangka tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ekonomi negara berkembang 8.9% pada suku kedua dan akan terus didorong keadaan pasaran pekerja dan aktiviti pelancongan yang bertambah baik. Sistem kewangan domestik mempunyai tahap permodalan yang kukuh dengan mudah tunai yang lebih daripada mencukupi. Pengantaraan kewangan juga terus menyokong ekonomi. Keutamaan dasar pada masa ini untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam persekitaran harga yang stabil serta mengukuhkan asas-asas ekonomi melalui pembaharuan struktur. Bukannya dengan melaksanakan kawalan modal atau menambat semula ringgit. Justru, pergerakan ringgit tegasnya akan terus ditentukan oleh pasaran, manakala pasaran pertukaran asing terus berfungsi dan mengantara dengan berkesan. Komuniti perniagaan perlu menerapkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG jika tidak mahu berdepan risiko kehilangan akses kepada modal. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan langkah tersebut penting memandangkan nilai aset ESG dijangka mencecah 53 trilion dolar Amerika menjelang tahun 2025. Jelasnya, pelabur institusi membawa pengaruh kolektif yang besar dengan aset di bawah pengurusan bernilai 2.2 trilion ringgit dan kira-kira 750 bilion ringgit dalam bursa saham tempatan. In the spirit of fostering inclusivity in ESG, consider how you can facilitate and enable your investee companies' sustainability journeys. We must embark on the journey together if we wish to achieve a more broad-based, meaningful prosperity for our nation. So, all of us are only all right, if all of us are all right. Emerging as an increasingly important. Beliau berkata demikian pada persidangan tabir urus korporat IICSI DC 2022 di Ibu Negara. Turut dilancar Kod Malaysia bagi pelabur institusi 2022. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berharap permohonan pengecualian duti stem 100% bagi pemilikan rumah pertama berharga RM500,000 hingga RM1 juta akan diluluskan pada pembentangan bajet 2023. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, buat masa ini pengecualian duti stem 100% ialah untuk pemilikan rumah pertama berharga RM500,000 ke bawah. Salah satu dia kekangan orang nak beli rumah nak kena bayar stamp duty. Sebab tu saya kata kepada pemaju-pemaju, gunakan ini sebagai salah satu strategi untuk marketing all. Tapi dengan syarat kena beri 10% diskaun.
Demikian juga 500,000 ke 1 juta. Orang tanya kenapa sampai 500,000 ke 1 juta kita nak bagi stamp duty juga. Dia hanya 50% pada waktu ini. Saya mengharapkan kerajaan pertimbangkan untuk beri lagi 50% sebab kelompok yang beli 500,000 ke 1 juta ni adalah kelompok M40. Beliau merasmikan Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara di Kepala Batas. Program 3 hari ini menawarkan lebih 92,000 unit rumah di seluruh wilayah utara dan dijangka akan menarik lebih 15,000 pengunjung. ...26 tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, Kementerian Pendidikan akan mula mengguna pakai sistem perekodan data bagi menyimpan data pemarkahan pentaksiran bilik darjah PBD secara berpusat pada hujung tahun ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata sistem itu bakal meringankan tugas guru kerana tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali dalam sistem yang berlainan. Platform yang sedang dibangunkan itu akan membolehkan data pelajar hanya dikongsikan antara guru dan Kementerian Pendidikan. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah masih boleh mendapatkan data tertentu dengan kebenaran. Kerana kita tak nak pula nanti bila PPD mendapat akses kepada data sebagai contoh dibuat perbandingan sekolah mana dalam daerah ini paling baik dan sebagainya. Ini akan kembalikan kita kepada pusingan yang asal sebelum ini di mana perbandingan dibuat antara sekolah untuk yang boleh menimbulkan tekanan kepada sistem seolah-olah ujian akhir tahun ini pula merupakan satu benchmarking pula yang kita ingin laksanakan. Baik, saudara, untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Harimau Malaya tidak mudah koyak. Gimnas Vipers cubalang di Sukma. Terima kasih Faris dan Hazel. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Ketahanan mental ketika berdepan sebarang cabaran menjadi senjata utama skuad Harimau Malaya menewaskan Thailand menerusi penentuan penalti dalam kejohanan Piala Raja-Raja Thailand 2022 di Chiang Mai semalam. Itu penjelasan Ketua Jurulatih Kim Panggon selepas menyaksikan pemain negara bangkit dengan kemenangan meskipun lawan berjaya menyamakan kedudukan di saat-saat akhir. Dalam pertemuan itu, Malaysia yang mendahului 1 gol menerusi Kobri Ong di babak pertama gagal mengekalkan kelebihan tersebut apabila membenarkan Thailand menyamakan kedudukan lewat babak kedua sekaligus memaksa pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Pada pertemuan tersebut, pemain negara berjaya mengekalkan ketenangan apabila menyempurnakan semua sepakan sekaligus menghampakan tuan rumah dengan keputusan 5-3. Menurut Panggon, beliau berasa gembira melihat respon pemain negara yang tidak mudah koyak dengan cabaran daripada pasukan Thailand. We expected ability to cross the game with their position, but it wasn't happening.
it was happened, but it can be happened. My 25-year coaching career, I have been in this kind of things many times. But what our Harimau Malaya players show me, all the time, their commitment, all the fighting spirit, confidence. So I was really our players. I think they are strong now to overcome this kind of situation. Tonight, I was fully trust all our players to do it. They have done great. Penjaga gol negara Ahmad Shihan Hazmi Muhammad turut layak diangkat sebagai wira apabila menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya Thailand termasuk menafikan satu sepakan penalti. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia bakal berdepan Tajikistan di pentas final Ahad ini. Sementara itu, penjaring gol skuad negara Kobe Ong mengakui ketenangan rakan sepasukannya dalam menangani tekanan terutamanya ketika penentuan sepakan penalti menjadi kunci kejayaan mereka. Pemain Johor Darul Ta'zim itu juga yakin pemain negara mampu mengekalkan momentum kemenangan ini ke atas Tajikistan pada aksi final Ahad nanti. Tajikistan marah selepas menewaskan Trinidad and Tobago 2-1 pada aksi petang semalam. Malaysia pula pernah menjulang trofi Piala Raja Thai sebanyak 4 kali iaitu pada tahun 1972, 1976, 1977 dan 1978. Kita balik pula ke Sukma ke-20 MSN. Dominasi kontingen wilayah Persekutuan Vipers dalam Sukan Jim Rama jelas sukar digugat selepas menyapu bersih 7 pingat emas yang dipertandingkan pada tamasya kali ini. Selepas cemerlang dengan 2 pingat emas dalam acara berpasukan, kecemerlangan skuad Jim Rama Vipers diteruskan dalam acara individu. Sebanyak 4 apparatus dipertandingkan iaitu gelung, bola, belantan dan ribbon. Lizan Tan Di Hui berjaya mengadakan 2 emas bagi apparatus bola dan gelung, manakala Valerie Ng Ziyi menguasai apparatus belantan dan ribbon. Pengurus pasukan Karissa Lee amat berpuas hati selepas anak buahnya yang terdiri daripada muka baharu berumur 12 hingga 15 tahun itu mempamerkan prestasi mengagumkan. This is out of our expectation because due to COVID 2 years we didn't manage to practice that much, but they did very well and they practiced very hard and we managed to hold up that goal. Vipers muncul juara keseluruhan dalam Sukan Jim Rama dengan 7 emas, 4 perak dengan keseluruhan 11 pingat. Selain berjalan dengan lancar, perjalanan Sukma kali ini tetap dibayangi dengan pelbagai isu serta insiden panas. Antaranya isu kesilapan peralatan dalam acara 5,000 meter, isu doping atlet angkat berat, insiden kejap mengejar antara pengadil dan jurulatih serta pingat kemenangan yang ditarik semula. Namun Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syafawi Ismail berkata semua ini adalah sebahagian daripada asam garam dalam penganjuran tamasya sukan. Beliau mengakui MSN telah mempunyai strategi mereka untuk mengatasi segala isu berkenaan selain memiliki pasukan pegawai yang berpengalaman luas menanganinya mengikut saluran yang ditetapkan. Jadi, for example, kita ada peraturan pertandingan, kita ada peraturan tetap, kita ada peraturan am dan kita ada peraturan pertandingan sukan itu sendiri. Dan dalam peraturan itu very clear apa yang perlu dilakukan sekiranya jadi keadaan begini, apa perlu dilakukan sekiranya berlaku keadaan ini. Kalau ada apa-apa grey area dalam peraturan pertandingan itu, peraturan pertandingan antarabangsa akan digunakan pakai. So ini semua telah pun kita bincang dan kita telah developkan the technical handbook yang proper. Kita telah ada DRM meeting, delegate registration meeting, kita ada jawatankuasa teknik, jawatankuasa khas teknikal. So semua ni telah dilakukan bagi memastikan yang terbaik, situasi yang terbaik, suasana yang terbaik yang dapat kita lakukan dan dia dapat diatasi sekiranya berlaku masalah. Dato' Ahmad Syafawi ditemui selepas menjadi tetamu program Sukan Malaysia 2022 di IBC Angkasa Puri.
Catatan masa terpantas yang dicipta menerusi 13 kategori acara kanu pada SUKMA edisi ke-20 diiktiraf sebagai rekod kebangsaan yang baharu. Presiden Persatuan Kanu Malaysia Maskat Datuk Michael Wong mengesahkan perkara itu sekaligus menafikan dakwaan sebelum ini bahawa rekod terbabit tidak akan dikira. Kami di sini setelah pun berbincang dengan Ketua Delegat Teknikal dan juga pengarah pertandingan dan juga pihak dan juga kami juga ada satu mesyuarat atas talian dengan Persekutuan Kanu Asia semalam di mana bahawa rekod ini diambil kira kerana sebelum ni rekod ni sebenarnya daripada SUKMA yang lepas. Jadi sampai hari ini dia ni kita mengesahkan bahawa dia diambil kira lah sebagai rekod kebangsaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kompleks Sukan Air di Putrajaya. Pada SUKMA edisi ini, sebanyak 8 rekod baru dicipta dalam kategori wanita manakala 5 rekod diperbarui dalam kategori lelaki. Di masa yang sama, beliau memaklumkan Maskat telah mencalonkan 2 atlet mereka, Muhammad Fakrullah dari Johor dan Syahidah Ashikin Rusli dari Terengganu sebagai olahragawan dan olahragawati SUKMA 2022 ini atas pencapaian mereka. Fakrullah memperbaharui 2 rekod kebangsaan selain merangkul 7 emas, sementara Syahidah melebuhkan 4 rekod kebangsaan. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe meledak 1 gol menarik buat skuad kebangsaan Perancis ketika menewaskan Austria 2-0 dalam aksi Liga Negara-Negara UEFA di Paris awal pagi tadi. Perancis turun pada pertemuan di Stade de France tanpa beberapa pemain tonggak yang mengalami kecederaan. Juara dunia 2018 dilihat bergelut menembusi pertahanan Austria di babak pertama sehingga menyaksikan tiada sebarang jaringan dihasilkan. Namun di babak kedua, Mbappe akhirnya mula menunjukkan kehebatannya apabila melakukan larian solo yang pantas sebelum merembak masuk gol pembukaan Perancis pada minit ke-56. Penyerang AC Milan Olivier Giroud kemudian menggandakan kelebihan buat Skyler Blue menerusi tandukan 9 minit kemudian sekaligus memastikan kemenangan di hadapan penyokong sendiri. Ini kemenangan pertama Perancis dalam 5 perlawanan dan kini berada di tangga keempat kumpulan A1 selepas tewas 2 kali dan seri 2 kali. Sementara itu, England turun memburu kemenangan pertama dalam kempen Liga Negara-Negara UEFA apabila berdepan Itali di Milan awal pagi esok. Dalam kempen ini, England diundi dalam kumpulan maut bersama Itali, Jerman dan Hungary. Skuad kenalan Gareth Southgate itu berada di tangga tercorot selepas hanya mampu mengutip 2 mata hasil 2 keputusan seri dalam 4 perlawanan. The Three Lions perlu mencatat kemenangan ke atas Itali esok sekiranya mahu mengelak daripada disingkirkan kesaingan Liga B. Aksi terakhir England selepas ini ialah berdepan Jerman di laman sendiri. Ketika ini, Hungary membuat kejutan apabila mengungguli kumpulan tersebut dengan 7 mata diikuti Jerman dengan 6 mata. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 23 September 2022. Saudara terus saksikan kegemilangan SUKMA ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Derby Malaysia. Saya Nazif Fahmi Syukri, salam Kongres Malaysia dan salam sukan untuk semua.
memandu secara mengundur memang bahaya. Ya Faris, tapi itulah yang dilakukan seorang lelaki untuk memecah rekod dunia. Kita ikuti paparan hashtag malam ini. Pandu secara mengundur sejauh 1.6 km dalam masa 75.18 saat. Seorang lelaki dari Kentucky, Amerika Syarikat memecah Guinness World Records selepas melengkapkan pemanduan terpantasnya pada kelajuan purata 48 km sejam di sebuah litar lumba. Scott Burner memandu kereta sport berwarna putih dengan memecahkan rekod sebelumnya iaitu 97.02 saat. Bukan mudah, banyak latihan perlu dibuat. Keajaiban berlaku apabila bayi perempuan berusia 5 bulan ditemukan selamat setelah terperangkap selama 30 jam dalam runtuhan bangunan kediaman 4 tingkat di Amman, Jordan. Ibunya yakin dengan firasat bayinya masih hidup ketika insiden meragut 14 nyawa pada 13 September lalu. Malak ditemukan dengan diselubungi debu runtuhan, segera dikejarkan ke hospital. Malak dikatakan terselamat kerana berada di tingkat bawah tanah dan bukan di tingkat atas. Gagalkan cubaan mencuri. Warga emas dipuji selepas berjaya menangkap lelaki berkenaan dengan duduk di atasnya sehingga polis tiba. Rosianne Gibson, 63 tahun, ketika itu sedang bekerja di kedai majalah keluarganya di Glasgow, Scotland. Kejadian berlaku hampir setahun lalu dan pencuri itu akan dijatuhkan hukuman pada bulan ini. Saudara, hari ini 23 September diraikan sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia bagi menunjukkan tanda sokongan kepada golongan kurang upaya pendengaran dengan tema Komuniti Inklusif untuk Semua. Kami turut berterima kasih kepada rakan tugas Hafidah Awaluddin dan juga rakan Jurubahasa Isyarat RTM yang setia menjadi perantara dan penyampai berita kepada golongan OKU. Untuk itu terus dapatkan perkembangan sahih melalui portal berita.rtm.gov.my. Berita perdana berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum.